Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya dengan Senyambar dan ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan tumpuan utama kita malam ini. Peak Kids di Sarawak sudah capai 52.8%, tetapi di Sabah hanya 14.8%. Anak pekebun dari Gedong wakili Malaysia di Sukan C Mei ini. Sarawak sedia bantu projek SSLR dan LTB. Sarawak bersedia menyumbang dana bagi menjayakan projek infrastruktur lebuh raya Sabah Sarawak Link Road SSLR dan Trans Borneo sekaligus melengkapkan projek lebuh raya Pen Borneo yang sedang dijalankan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, perkara itu akan dinilai dari semasa ke semasa berdasarkan prestasi projek. Kita lihat keadaan. Kalau prestasinya baik, tentu sekali lah kita sumbangkan juga. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai keputusan kerajaan pusat mengenai pelaksanaan projek mega tersebut. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya memberitahu kerajaan bersetuju untuk menambah baik pembinaan projek lebuh raya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak bagi memantapkan infrastruktur dan kemudahan untuk rakyat. Untuk rekod fasa pertama projek LPB di Sarawak melibatkan jajaran sepanjang 786 km yang kini telah mencapai 78% kemajuan kerja. Sementara itu, lebuh raya Trans Borneo LTB pula akan menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam dan Kalimantan. Sekolah rendah yang mempunyai jumlah enrolment lebih 600 pelajar dikehendaki mengadakan pembelajaran bersemuka secara penggiliran bagi murid tahun 3 hingga tahun 5 pada penggal 1 sesi persekolahan 2022-2023. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin berkata, murid berkeperluan khas MBK penerima rancangan makanan tambahan RMT prasekolah tahun 1, tahun 2 dan tahun 6 pula perlu hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Melalui rakaman video di Facebook, Razi berkata, semua ketetapan ini turut terpakai kepada murid sekolah swasta termasuk sekolah ekspatriat dan sekolah antarabangsa yang setara dengan sekolah rendah Kementerian Pendidikan. Seterusnya, untuk sekolah yang mana jumlah murid adalah kurang daripada 600 orang. Untuk sekolah yang mana muridnya kurang 600 orang, semua murid sekolah rendah harian dan sekolah rendah swasta termasuk sekolah ekspatriat dan sekolah antarabangsa hadir tanpa penggiliran. Sekolah rendah swasta termasuk sekolah ekspatriat dan sekolah antarabangsa dengan enrolment melebihi 600 orang murid boleh mengemukakan permohonan kepada KPM untuk beroperasi sepenuhnya. Bagi sekolah rendah yang mempunyai kurang daripada 600 murid, semua pelajar sama ada di sekolah harian atau swasta akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Sekolah rendah swasta yang mempunyai enrolment melebihi 600 pelajar boleh mengemukakan permohonan kepada KPM untuk beroperasi sepenuhnya. Untuk itu, KPM akan membuat pertimbangan sebelum kelulusan diberikan kepada permohonan sekolah rendah swasta berkenaan. Razi turut memaklumkan, kalender akademik sesi 2022-2023 menetapkan pembukaan sekolah di seluruh negara akan bermula pada 21 Mac ini. Sementara itu, pelajar sekolah menengah akan menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 2 minggu mulai 21 Mac ini bagi penggal 1 sesi persekolahan 2022-2023. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin berkata, pelajar terbabit kemudian akan menghadiri pembelajaran secara bersemuka tanpa penggiliran di sekolah mulai 4 April depan. Pelajar berkenaan meliputi murid berkeperluan khas MBK, peralihan, tingkatan 1 hingga tingkatan 6, pra-universiti, International Baccalaureate Diploma Program IBDP dan peperiksaan antarabangsa setara. Dalam pada itu, sekolah berasrama penuh akan masuk ke asrama tanpa penggiliran bermula 4 April depan, melibatkan murid tingkatan 2, 3, 4, 5, 6, pra-universiti, IBDP dan peperiksaan antarabangsa setara. Manakala murid tingkatan 1 sekolah berasrama penuh boleh memilih untuk PDPR atau menumpang di sekolah harian yang berdekatan rumah.
Bagi kolej vokasional dan kolej matrikulasi atau Institut Pendidikan Guru, sesi persekolahan akan berlangsung tanpa penggiliran. Sarawak telah mencapai 52.8% kanak-kanak menerima vaksin COVID-19 di bawah Peak Kids sejak ia dimulakan pada 3 Februari lepas. Ia merangkumi 150,927 orang daripada lebih 286,000 kanak-kanak secara keseluruhan yang layak diberikan vaksinasi di negeri ini. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rosmawati Arifin dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan, selari dengan strategi memperluaskan liputan vaksinasi, beberapa PPV di Sarawak akan melaksanakan vaksinasi secara walk-in bermula 5 Mac 2022 secara berperingkat. Ia bermula di Dewan Suara Sibu, Klinik Kesihatan Kota Samarahan dan Klinik Kesihatan Bintulu. Sarawak masih melaksanakan Peak Kids menggunakan pendekatan berasaskan sekolah dengan menyasarkan murid-murid yang berada di sekolah, tadika dan taska. Ia dengan menyasarkan 100% sekolah akan dilawati selewat-lewatnya minggu kedua Mac tahun ini. Sebagai tambahan, PPV Outreach yang dikenalikan oleh anggota kesihatan KKM dan juga pengamal perubatan swasta akan diteruskan bagi memastikan kanak-kanak di kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak turut mendapat akses kepada vaksin COVID-19. Hanya 10.7% daripada 46,800 kanak-kanak disandarkan sudah menerima vaksin COVID-19. Angka itu cukup rendah. Jika keadaan itu berterusan, kes dalam kalangan kanak-kanak disandarkan dibimbangi akan meningkat. Bagi daerah Sandakan, setakat ini kita baru saja mencapai 10.7% jumlah pelajar daripada sasaran dia 46,800 mereka yang layak mengambil yang berumur 5 tahun hingga bawah 12 tahun. Dan daripada jumlah tersebut bagi saya adalah amat kecil lah. Sambutannya juga agak macam kurang memuaskan lah, kurang memberangsangkan. Jadi dengan pencapaian 10% ini bagi saya untuk selepas sebulan dia agak merisaukan lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan tinjauan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids di Sekolah Jenis Kebangsaan Cheng Ming, Sandakan pada Sabtu. Menurutnya dalam masa sama peratusan kanak-kanak yang hadir apabila Peak Kids diadakan di sekolah-sekolah juga sangat rendah. Dan daripada pemerhatian kita, yang datang ke sekolah-sekolah yang kita buat selama ni, paling rendah 3% saja yang datang, sangat kecil daripada sasaran yang kita nak, dan paling tinggi di SK Pulau Memiang 63%. Manakala yang 5%, 8%, 10% banyak berlaku di sekolah-sekolah ni yang datang. Kecil bagi saya. Bayangkan kalau kita ada sasaran 500 orang, 50 saja hadir, yang lain tak hadir. Justru pihaknya menasihatkan ibu bapa di daerah itu agar segera membawa anak-anak mereka yang layak untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Universiti Malaysia Sabah UMS telah mengaktifkan semula Pusat Pemberian Vaksin Institut Pengajian Tinggi PPVIPT dalam usaha mempergiatkan pengambilan dos penggalak COVID-19 di Sabah. Malah PPV UMS itu juga beri tumpuan kepada pemberian vaksin jenis Pfizer kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Sejak dibuka semula pada 11 Januari lalu, PPV UMS itu telah beri lebih 3,000 suntikan dos penggalak kepada individu yang layak. Memang ada target lah. Kalau boleh kami mau bagi seramai yang boleh. Tetapi kami cuma mencapai paling ramai sehari untuk booster 180, dan kalau di PPV kanak-kanak ni so far paling ramai yang kami dapat cuma 38 kanak-kanak lah. Paling banyak lah, bukan juga purata, kadang-kadang dia rendah sikit lah. Purata mungkin lebih kurang 10 kanak-kanak saja sehari kalau di PPV ini. Mengulas mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids, Dr. Helen berkata UMS turut mengadakan program outreach ke sekolah-sekolah. Setakat ini, mereka telah memperluaskan pemberian vaksin ke 8 buah sekolah. PPV UMS pun keluar untuk buat outreach untuk pemberian booster untuk kanak-kanak dan juga untuk dewasa. Dan memang sambutan kalau outreach, kami sudah pergi di beberapa sekolah lah untuk memberi booster untuk
dewasa dan vaksin untuk kanak-kanak. Dan setakat ni untuk kanak-kanak kita sudah mencapai lebih kurang hampir 300 dan untuk dewasa pun lebih kurang begitulah. PPV UMS ini beroperasi pada setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Terdahulu selepas 4 bulan beroperasi, PPV UMS telah menutup tirainya pada 15 Oktober tahun lalu dengan memberi vaksin sekitar 116,000 kepada masyarakat setempat. Sabah hari ini merekodkan kes positif harian bawah 2,000 iaitu 1,778 kes, kata Datuk Seri Masidi Manjun. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Sabah berkaitan COVID-19 berkata, bagaimanapun daripada jumlah itu, 33 kes yang dilaporkan hari ini adalah dalam kategori 3 hingga 5. Manakala 1,745 kes atau 98.14% pula dalam kategori 1 dan 2. Walaupun berlaku penurunan kes harian, Masidi menasihati rakyat Sabah supaya terus patuh kepada SOP. Ini kerana penurunan kes-kes baharu banyak bergantung pada sikap masyarakat dalam mematuhi SOP dan nasihat KKM. Pun begitu, peratusan kes sporadik di Sabah kekal tinggi iaitu 65.47%. Di Sarawak, 1,455 kes baharu COVID-19 dicatatkan. Walaupun jumlah kategori 3, 4 dan 5 hanya 7 kes dari jumlah hari ini. 884 adalah dari kategori kes gejala ringan. Kuching masih mencatatkan kes tertinggi, diikuti Miri dan Sibu. Sementara satu kematian melibatkan seorang wanita dilaporkan di Kapit. Kes mempunyai komorbid darah tinggi dan penyakit buah pinggang kronik. Seterusnya, anak pekebun dari kampung Lalang Gedong berjaya mewakili pasukan e-sports Malaysia dalam game title Free Fire Kesukan C Hanoi, Vietnam yang akan berlangsung pada bulan Mei ini. Ibnu Khaldun Muhammad Syukur, 20 tahun, juga menjadi anak jati Sarawak yang pertama berjaya mewakili Malaysia ke SEA Games dalam kategori sukan elektronik. Ditemui awan di Borneo, Ibnu Khaldun jelas teruja berjaya membuktikan bahawa anak luar bandar mampu melibatkan diri dalam bidang e-sport. Dan yang paling penting, dia berjaya mendapat keyakinan daripada kedua ibu bapanya. Rumah kami ada kenkangan ni buat mak ayah lah sebab main game anak. Pasnya kami join selection SEA Games tu. Kami dapat wakil Malaysia dan rumah pun cayaan kami lah. Walaupun kita luar bandar, kita yakinlah buktikan dengan orang luar kita dapat wakil dari luar bandar. Bagi bapanya pula, Muhammad Syukur Usup, 70 tahun, pada asalnya dia risau akan anaknya itu terlalu minat terhadap permainan video. Sebelum ini, Syukur beranggapan bidang e-sport tiada masa depan. Namun, persepsi itu bertukar apabila melihat kejayaan anaknya. Mula kita bingung lah sekarang untuk kita mau the best day-nya. Bilanya main game, selalu ada future lah, selalu sama masa depan. Nah, bilanya pergi ke jadi Semenanjung, join sama kompetisinya menang, kata masa depannya ada sekilah. At least masa depannya ada. And depend dengan yang pun macam ni, create masa depan lebih bagus lah. Adanya terpilih lagi, kita rasa proud lah. Sementara itu, sebagai persediaan sukan C itu nanti, pengurus Ibnu Khaldun akan dibantu oleh Persatuan Elektronik Sarawak, SESA. Presiden SESA, Afiq Fadli Narawi berkata pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan untuk melihat segala keperluan yang diperlukan. Sementara itu, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg memuji kesungguhan Ibnu Khaldun. Selain sukan berbentuk fizikal, anak Sarawak kini dilihat berpotensi untuk terus maju dalam bidang e-sports. Tanya dengan Ibnu Khaldun. Kita ini yang menguruskan e-sport. E-sport melihat terminal. 1. 2. Nyadar remote control. 3. Yang mesti ada concentration. Tidak menggerakkan apa yang dilihatnya di terminal. Bermakna reaction-nya mesti cepat. Kalau motornya lagi tidak, ya bukan senang. Atau remote control. Bermakna kalau saudara Ibnu Khaldun boleh
boleh masuk ke sini dalam e-sport, mengambarkan anak Sarawak boleh dalam apa juga sokar. Tahniah saudara-saudara. Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo malam ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat dan salam sejahtera.